Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ni kasih sekalian. Untuk begini Ustaz buat kelas kejap dalam sejam untuk ulum syariah, untuk persediaan kita dalam menghadapi peperiksaan MP Kafah. MP Kafah kamu akan berlangsung mengikut jadual bermula 15 sampai 30 mengikut jadual yang Ustaz dah bagi pada dalam grup tu. Yang mana dalamnya ada nama tahun 5 dan tahun 6. Kat situ ikut jadual kamu, ikut hari-hari Setiap hari tu apa mata pelajarannya. Satu hari satu mata pelajaran. Jadi kamu kena habiskan selama 5 hari itulah. Untuk 5 mata pelajaran. Ada kumpulan A dan kumpulan B. Okey, kumpulan A Ustaz bagikan yang mana yang tak pergi sekolah minggu depan ni, minggu Isnin ni, siapa yang tak pergi sekolah dia akan mula periksa lah. Yang mana kumpulan A untuk MP Kafah ni ialah kumpulan B masa sekolah pagi. Faham tak? Apa yang pergi sekolah minggu ni itu, dia akan periksa yang ni. Yang pergi sekolah hari tu dia tak periksa lah. Faham tak? Faham tak? Faham. Alim pergi mana Alim? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan kenapa naik kereta? Jalan-jalan kena turun jalan kaki. Okey. Jauh. Okey. Kita tengok untuk akidah ni. Tak payah pengenalan tentang kertas ni, tak payahlah. Yang dalam nota kamu tu ada kan? Jadi abaikan. Sebab dia bukan bertulis. Sebab dia bentuk lisan. Ustaz dah tengoklah sikit soalannya. Tak susah pun. Senang je. Jadi harap kamu bersedialah. Walaupun senang takut tak dapat jawab nanti susah juga. Untuk ulum syariah ni, kamu semua akan dinilai oleh Ustazah Nur Fatihah. Ustazah Nur Fatihah. Kenal kan? Kenal. Ustazah tahun 4 tu. Yang masa kamu tahun 4 tu. Okey, dia akan nilai ulum syariah. Jadi bersedialah bila dia call. Okey? Senang je. Jawab untuk MP Kafar ni secara terus. Dia tak ada bertulis, tak ada apa. Kecuali Jawi kot. Jawi dia ada khot dia. Mungkin Ustazah yang Jawi akan dinilai oleh Ustazah Wan Hasanah. Ustazah Wan mungkin akan tunjuk lah macam mana ada soalan yang tanya tentang jenis-jenis khot tu mungkin perlu ditunjuk. Okay? Untuk yang lain setakat ni tak ada. Semua secara lisan. Macam tilawah itu. Jadi tolong bagi kita sama bila di call kamu kena angkat telefon. Okay? Boleh? Sebab kita tak buat bersemuka Ustaz rasa kita akan buat secara online semua. Jadi harap bersedia semua Okey, untuk nota ringkas akidah ni mari kita lihat. Untuk mata pelajaran akidah ni berkisar tentang 6 rukun iman sahaja. Kalau akidah kita periksa saja ulum, tapi dalamnya ada akidah, ada ibadah. Dalam akidah pula berkisar tentang 6 rukun iman saja. Yang paling utama sekali kamu kena tahu rukun iman ada berapa. Itu ada kat dalam soalan tu. MP Kafan ni tak susah, senang. Ini salah satu ni contoh soalan dia. Rukun iman ada berapa? 6. 6. Okay. Dah dapat 2 markah. Macam tu lah contohnya. Okay. 6 perkara ni kena kuasai lah. Okay. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari akhirat dan qada dan qadar. Dan tahu susunan dia. Kalau dia minta berikan salah satu daripada rukun iman, jawablah beriman kepada Allah ke malaikat ke kitab. Dapat markah. Macam tu je periksa dia. Okey? Okey, ini beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, akhirat dan qada dan qadar. Jom kita tengok. Ustaz kena sambil lalu cepat je lah Boleh? Nanti nota tu kamu baca. Okey? Baca nota tu yang penting. Okey, beriman kepada Allah. Yang pertama, sifat yang difokuskan ialah sifat wujud, artinya ada, hukum syariahnya wajib. Dalil ni dalam MP Kafar Ustaz rasa tak ada. Tak ada. Dalil tentang dalil ayat Quran tak ada.
yang ada mungkin dalil akal saja. Apa yang menunjukkan Allah tu wujud? Awak jawab wujudnya alam ini. Itu dalil akal. Okay, contohnya. Okay, faham tak? Ni dah hafal belum? Dah. Wujud ada. Hukum mempercayai semua sifat 20 sifat Allah tu, hukum dia wajib. Faham tak? Itu paling senang. Hukumnya wajib percaya. Kalau dia tanya, apa akibat tak percaya pada sifat wujud? Kidam ke bakok ke apalah. Apa akibat dia? Yang paling senang jawapan dia apa? Dosa. Kan? Siapa ni? Tutup mic. Yang paling senang jawapannya berdosa. Selain tu awak boleh jawab yang lain. Dia macam soalan dia, jawapan dia fleksibel. Tapi janganlah salah pula. Ada banyak jawapan. Apa akibat dia kalau tak percaya Allah sifat wujud? Berdosa salah satunya. Apa akibatnya? Paling senang tu lah jawapan dia. Tapi kalau akibat kalau tak percaya Allah sifat iradah, berdosa juga. Lain boleh jawab cepat putus asa. Itu contohlah. Itu jawapan yang mudah lah. MP Kafan tak susah bagi Ustaz. Lagi senang daripada bertulis. Orang yang tak mahir jawi pun boleh jawab. Sebab dia tak ada kaitan dengan penulisan. Dia hanya lisan sahaja. Okay? Video tentang MP Kafan semua dah tengok kan? Tak ada masalah. Sifat yang kedua kita fokus sifat kidam. Kidam ni maksudnya tersedia atau terdahulu. Hukumnya wajib juga. Hukum percaya wajib. Dalil ni boleh tengok macam tu je lah. Wa awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Tapi dalil ni Ustaz rasa tak ada keluar. Untuk dalil Al-Quran tak keluar. Tu boleh fokus kat lain lah. Kemudian bakok. Sifat bakok hukumnya kekal. Maksudnya kekal selama-lamanya. Percayaannya wajib. Mukhalafatul lil hawadis ni berlainan dengan sekalian makhluk. Allah tu tak sama dengan makhluk. Allah tu tak boleh digambarkan sebab apa? Sebab dalam gambaran kita tu semua makhluk. Kalau Allah tu macam cahaya, kamu gambarkan salah. Sebab itu cahaya. Cahaya tu makhluk. Allah tak sama dengan apa-apa pun. Okay? Hukumnya wajib. Kena ingat makna tu Qiyamu binafsi. Berdiri dengan sendirinya. Okay? Wahdaniyah, esa, tunggal. Hukum percayaannya wajib. Dalilnya Qul huwallahu ahad. Ini dalil paling senang lah. Ini selalu keluar paksa kalau bertulis. Wahdaniyah maknanya esa atau tunggal. Okay, kemudian kudrah, maha berkuasa. Hukum percayaannya wajib. Dalilnya innahu kana aliman qadira. Dalil ni tak keluar Ustaz rasa. Dalil Quran tak ada. Yang penting awak kena tahu makna sifat-sifat ni. Maha berkuasa, kudrat, maha berkuasa. Iradah, maha berkehendak. Hukum ini wajib. Awak kena tahu juga iradah ni kena bezakan iradah manusia dengan iradah Allah. Kehendak manusia dengan iradah Allah. Allah ni maha berkehendak, kita ni berkehendak je. Apa beza dia? Kehendak kita terbatas, kehendak Allah tidak terbatas. Allah kalau nak apa je akan jadi. Dalam Al-Quran dia sebut, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah kata jadi maka jadilah. Allah nak jadi, jadilah benda tu. Itu beza pertama. Yang kedua, perbezaannya kehendak kita ini terpaksa. Kehendak kita ni terpaksa. Kehendak Allah tu tak ada siapa yang paksa. Faham tak? Kita ni terpaksa. Kita nak makan, terpaksa sebab kita lapar. Kita nak belajar sesungguh, nak berjaya, terpaksa sebab kita nak sara hidup, kita nak bekerja apa semua nanti. Kita ni ada benda lain yang memaksa kehendak kita terhadap sesuatu. Dan Allah tu tak ada siapa yang apa? Yang memaksa. Okay, jelas? Itu dua perbezaan. Boleh ingat tak? Kalau ada nota tu catat
Okey. Dalil lah awak boleh bacalah. Okey, ilmun Allah Maha mengetahui. Ini pun ada juga perbezaan dia. Dengan kita pun mengetahui tak, tapi bukan Maha mengetahui. Allah ni Maha mengetahui. Allah ni isi hati semua orang. Allah ni tahu benda yang sebelum ni apa terjadi, sekarang ni apa terjadi. Yang akan datang pun Allah tahu apa yang akan terjadi. Kita tak tahu. Yang sebelum kita tak tahu, yang akan datang pun kita tak tahu. Kita tahu masa semasa saja. Dan benda tempat lain pun kita tak tahu. Benda yang ada pada kita je kita tahu. Betul tak? Itu pun tak semua kita tahu. Tentang diri kita sendiri pun kita tak tahu. Berapa helai rambut kita pun kita tak terkira. Tapi semuanya Allah tahu. Betul? Okey, hukumnya wajib. Okay, apa bezanya Allah Maha mengetahui dengan kita yang mengetahui ni? Pengetahuan kita ni terbatas. Pengetahuan Allah tu tidak terbatas. Okey? Dan kita pula, ilmu kita ini daripada ilmu Allah juga. Okay? Kalau Allah tak bagi, kita tak dapat. Itu beza dia. Nampak? Dan itu dalil dia. Kemudian kita tengok hayat. Sifat hayat tu ialah maha hidup. Allah itu hidup, hayat. Hayat, bahasa Melayu pun tekan hayat. Hayat tu maknanya hidup. Allah tu maha hidup. Kita ni pun hidup juga. Apa beza dia? Kita ni tak kekal. Kita akan menemui ajal. Kita akan mati. Semua orang akan mati. Kalau pokok yang hidup pun akan mati. Haiwan yang hidup pun akan mati. Manusia yang hidup pun akan mati. Jin, syaitan, semua akan mati. Allah ni maha kekal. Hidup. Tetap hidup. Kita hidup juga. Tapi hidup kita ni tak kekal. Yang kedua, apa bezanya? Hidup kita ni pula bergantung kepada sesuatu. Bergantung pada nyawa, bergantung pada perjalanan darah, bergantung pada udara, bergantung pada air, bergantung pada makanan. Kalau tak ada benda tu semua, kita boleh hidup tak? Tak boleh. Cuba tutup hidung, tutup mulut selama 10 jam. Boleh? Tak boleh. Tapi Allah tak bergantung pada semua tu. Lebih utamanya hidup kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi ada dua. Allah tu kekal hidup dia, kita tak kekal. Yang kedua, hidup kita ni bergantung pada sesuatu. Allah tak perlukan sesuatu untuk hidup. Okay, faham? Kemudian, mari kita tengok yang ni. Dalam nota ada tengok. Ini lawan dia. Lawan ni selain daripada sifat lawan, istilahnya juga ialah sifat sifat. Orang ni ada ke tak ni? Kau buka je ke tengok cerita kartun? Mustahil. Ada tak? Ada. Ada. Selain daripada istilah lawan bagi sifat Allah ni, digunakan juga istilah sifat mustahil. Mustahil. Jadi inilah sifat mustahil bagi Allah, lawan bagi sifat tadi. Wujud lawannya Adam. Allah itu ada. Mustahil Allah tak ada. Kidam, terdahulu, tersedia. Mustahil Allah itu hudus, baru. Baqa', kekal. Mustahil Allah itu fana, binasa. Mukhalafatul lil hawadis. Tak sama dengan makhluk. Mustahil Allah itu mumasalatu lil hawadis, sama dengan makhluk. Qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah itu berdiri dengan yang lain. Qiyamuhu bi ghairihi. Wahdaniyah, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Mustahil Allah itu ta'adud. Berbilang-bilang. Qudrah, Allah itu Maha Berkuasa. Mustahil Allah itu lemah. Ajzun. Iradah, Maha Berkehendak. Mustahil Allah itu karahah, Maha terpaksa. Ilmun, Maha mengetahui. Mustahil Allah itu jahlun, jahil, bodoh. Bukan kamu bodoh. Jahlun tu maknanya bodoh. Okey. Hayat, hidup. Mustahil mautun. Mustahil Allah itu maut, mati. Jadi
semua sifat lawan ini ada pada makhluk. Ada pada kita. Kita ni tak ada sebenarnya. Kita ni hudus, benda yang baru. Kita ni fana, sementara dah binasa. Kita ni akan kita ni sama dengan makhluk lain. Macam ustaz dengan kamu, ada hidung, ada mata, sama. Okey, Allah tak sama. Okey, Qiyamul Bil berdiri dengan bantuan yang lain. Samalah kita. Ta'adud berbilang-bilang. Manusia ni berbilang-bilang. Kita ada anak, ada mak ayah. Itu termasuk dalam berbilang-bilang. Adik-beradik kita. Okey, lemah. Kita ni lemah. Kita tak berkuasa. Karahah. Kita ni dipaksa. Terpaksa makan untuk hidup. Terpaksa belajar sungguh-sungguh untuk berjaya. Jahlun. Kita ni bodoh, jahil. Tak tahu apa benda yang berlaku di tempat lain. Apa yang berlaku sebelum ni. Apa yang berlaku masa akan datang. Kita ni jahil. Okay, kemudian maut, kita akan mati. Semua sifat lawan bagi Allah ni adalah sifat yang ada pada kita. Okey. Kita terus kepada beriman kepada malaikat. Malaikat ni adalah makhluk yang dicipta daripada cahaya. Hukum percayai malaikat ni wajib. Antara sifat malaikat apa? Taat pada perintah Allah, tiada jantina, tiada nafsu, tidak tidur, tidak makan. Itu semua adalah sifat bagi malaikat. Kalau ditanya Ustaz Arab, kamu dapat jawab. Okey, boleh? Terus dia malaikat dan tugasnya ini kena hafal. Malaikat Jibril sampai ke wahyu, Mikail sampai rezeki, Israfil nyok sengkala, cabut nyawa, muka nakir, soalan kubur, Rakib, Atid catat kebaikan dan kejahatan, Malik jaga pintu neraka, Ridwan jaga pintu syurga. Ingat tak? Ingat. Lagu dia dah belajar kan? Pernah dengar lagu ni? Darjah 1 lagi, Ustaz Wan ajar. Macam mana? 10 malaikat telah ditugaskan, tugas itu datang dari ilahi. Semua umat Islam perlu mengetahui, rukun iman kedua wajib patuhi. Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberi rezeki. Tiup sangkakala tugas Israfil, mencabut nyawa tugas Israel. Bukan nakir pula soal dalam kubur, Rakib dan Atid catat amalan. Malaikat Ridwan menjaga syurga, malaikat Malik menjaga neraka. Itu lagu dia. Kalau tak sempat, kena hafalkan je lah. Tapi soalan dia ambil sikit-sikit je, tak banyak. InsyaAllah, senang. Okay, kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab. Kitab ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk panduan manusia dalam hidup yang mengandungi peraturan yang lengkap. Okey. Kemudian hukum syariatnya adalah wajib. Itu kitab. Okey, kemudian kitab dengan nabi-nabi dan bahasanya. Kitab Taurat Nabi Musa, bahasa dia Ibrani, kitab Zabur Nabi Daud, bahasanya Kipti, kitab Injil Nabi Isa, bahasanya Syriani, kitab Al-Quran Nabi Muhammad, bahasanya Arab. Ini kena ingat. Okey, faham tak? Boleh? Baca je dalam tulisan Rumi ni, nota kamu. Okey? TMI, ZDQ, IS, QMA. Ini formula dia. TMI, Taurat, Musa, Ibrani, Zabur, Daud, Kipti, Isa, Injil, Isa, Syriani, Quran, Muhammad, Arab. Okey. Kita teruskan dengan kitab Al-Quran. Cara penulisan Al-Quran ada 2 peringkat. Peringkat pertama, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini peringkat pertama. Lauh Mahfuz ni ialah tempat rahsia Allah SWT. Daripada Lauh Mahfuz tu turun ke langit dunia. Baitul Izzah ni langit dunia. Tu peringkat pertama. Bila berlakunya? Pada bulan Ramadan. Kemudian peringkat kedua pula, daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah. Malaikat Jibril ambil ayat Al-Quran tu sampaikan kepada Rasulullah SAW secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Daripada umur Nabi 40 sampai Nabi wafat 63. Selama tempoh tu 23 tahun tu Jibril ambil ayat Al-Quran tu sampaikan kepada Rasulullah
mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah. Faham tak? Kebanyakan ayat turun ikut peristiwa. Okey? Jadi turun ayat tu melalui malaikat Jibril. Okey, jelas tak? Ada berapa peringkat? 2 peringkat. Ustaz kasih faham je. Nanti awak baca balik nota ni tau. Jangan Ustaz ajar ni tu diam, lepas tu tunggu masa periksa. Baca balik ulang kaji. Ni Ustaz terangkan awal-awal. Okey. Nama lain bagi Al-Quran. Selalunya dalam MP Kafar minta satu je. Bukan selalunya, baru nak mula periksa MP Kafar. Okey. Dalam MP Kafar, yang Ustaz tengok sikit lah soalannya. Dia minta satu je. Okey, berikan nama lain bagi Al-Quran. Bagi satu dapat 2 markah. 1 markah atau 2 markah lah. Dalam MP Kafar dia ada 1 markah, dia ada 2 markah. Tengok lah nanti. Okey, nama lain bagi Al-Quran antaranya Al-Kitab, Al-Zik, Al-Nur, Al-Huda, Al-Furqan. Itu Ustaz bagi yang senang-senang. Jadi hafalkan 5 je dah cukup. Kalau lah ditanya nanti, jawab 1 je atau 2. Okey, faham? Senang je kan? Ni kena hafal lah. Kemudian, beriman kepada Rasul. Ni rukun iman yang ke-4. Jadi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian kepada Rasul. Apa beza Nabi dan Rasul? Apa sama dia, persamaan dia? Rasul ialah lelaki yang dipilih oleh Allah, menerima wahyu, kemudian wahyu untuk amalan sendiri. Ini sama. Kalau Nabi pula, wahyu tidak diperintahkan untuk disampaikan. Allah tak perintahkan untuk sampaikan wahyu. Itu Nabi. Rasul pula, Allah perintahkan dia sampaikan wahyu. Tapi khilaf ulama kata, dua-dua ni kena sampaikan sebenarnya. Okey. Ada yang ulama kata, dua-dua kena sampaikan wahyu sebenarnya. Okay. Kemudian, tidak ditentukan ulama umat yang dipimpin. Nabi tak ada umat yang ditentukan. Rasul ditentukan umat yang dipimpin oleh Rasul-Rasul. Kemudian, sebahagiannya menerima suhuf, sebahagiannya menerima suhuf dan kitab dan suhuf. Rasul ni, Nabi ada di kalangan mereka tu menerima suhuf saja. Suhuf ni dia bukan kitab, dia lembaran, helaian lembaran macam tu je. Kalau kitab dia macam ni macam Quran. Kitab tebal kan? Okey. Kitab Rasul. Yang kita belajar ni 4 orang Rasul yang terima kitab tu. Kemudian jumlahnya ramai, Rasul jumlahnya sedikit. Okey, ni beza dia. Ada dalam nota kan? Okey, kita teruskan dengan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Hafal tak lagu Rehan tu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Okey, kalau hafal tak ada masalah. Senangnya sebab kita tak, ejaan tak penting. Sekarang yang penting jawab. Suara kamu tu yang penting. Jawab. Jangan tak jawab. Okey, sebab dia tanya secara lisan. Okey, Rasulullah Azmi ada berapa? Ini penting. Rasulullah Azmi ada berapa? 5, iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Apa yang dikatakan dengan Ulul Azmi ni? Rasul yang paling banyak menerima cabaran dan dugaan. Yang paling tabah, yang paling hebat, yang paling menerima banyak cabaran dan dugaan. Ini martabat dia tinggi, Rasul-Rasul ni. Dan di kalangan 5 ni pula, seorang dipilih sebagai ketua para Nabi dan Rasul, iaitu penghulu pada Nabi dan Rasul siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian sifat bagi Rasul, sifat wajib apa? Ada 4. Kita dah belajar dah. Apa dia? Sidqun, benar. Amanatun, jujur. Tablighun, menyampaikan. Fatonatun, bijaksana. Ini sifat wajib bagi Rasul. Wajib Rasul tu bersifat 4 ni. Faham tak? Dan mustahil. Apa sifat mustahil bagi Rasul pula? Ada 4 juga. Kizbun, lawan bagi sidqun. Khianah, lawan bagi amanah. Kitman, menyembunyikan, lawan bagi tabligh. Baladah, bodoh. Lawan bagi patonah. Boleh ingat? 4 sifat ni dah lawan dia. Tolong ingat. Kemudian, sifat harus bagi Rasulullah. Apa dia? Rasul ni harus bersifat seperti manusia biasa. Apa dia contohnya? Makan, minum, sakit, berkahwin, gembira, tidur, marah. Itu adalah sifat yang harus bagi Rasul. Jadi ada berapa sifat bagi Rasul? 9. 4 yang wajib, 4 mustahil,
satu harus. Boleh ingat? Okey. Kita teruskan dengan beriman kepada hari kiamat. Kiamat adalah hari kemusnahan dan kehancuran seluruh alam. Dan semua makhluk dibangkitkan dan dihitung segala amalan. Kata kunci dia hari kemusnahan dan kehancuran. Kalau tanya nanti boleh jawab. Apa yang musnah, apa yang hancur? Seluruh alam ini. Bila kata alam termasuklah planet-planet, matahari, apa semua manusia, pokok tumbuhan itu termasuk dalam alam semesta dan semuanya akan hancur dan musnah pada hari tersebut. Okay, hukum percayanya adalah wajib. Dalil ni tak keluar kot. Tapi kena tahu lah. Wabil akhirati hum yuqinun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Wabil akhirati hum yuqinun. Okay. Kemudian nama-nama lain bagi hari kiamat. Ini ada. Seingat Ustaz ada soalan di dalam MP Kafar. Bagi satu dia, satu atau dua. Bagi satu atau dua. Iaitu Yaumul Akhirah, hari terakhir. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Sa'ah, masa yang ditetapkan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Waqi'ah, hari peristiwa yang berlaku. Yaumul Haqqah, peristiwa yang sebenar. Yaumul Qari'ah, hari yang menggempakan. Yaumul Zazalah, hari kewencangan. Yaumul Jaza', hari pembalasan. Yaumul Rajifah, hari gempa. Yaumul Fas, hari pemisah. Yaumul Hash, hari penghimpunan. Itu antara apa? Antara nama-nama lain yang bagi hari kiamat. Okay, faham tak? Okay. Standby dua. Paling kurang awak hafalkan dua. Yang paling senang Yaumul Akhirah, hari yang terakhir. Lagi Yaumul Zazalah, surah Zazalah. Ikutlah mana satu. Sehingga Ustaz yang tanya makna ni masa ujian bertulis je. Tapi yang selalu kalau tanya makna iaitu Yaumul Ba'ts. Boleh tandakan nota. Yaumul Ba'ts ni dia dalam kalau bertulis dia selalu tanya makna. Yaumul Ba'ts ni hari apa maknanya? Kebangkitan. Lagi Zalzalah. Jaza', hari pembalasan. Ada berapa? 1, 2, 3, ada 5 tu. Yaumul Hash, hari penghimpunan. Dan lagi satu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ada 5 tu selalu ditanya makna dalam UBKK yang sebenarnya. Dan MP Kafar Allah Alam. Tapi standby je lah. Okey? 5 tu Ustaz dah jelaskan. Okay. Kemudian tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Ada tanda kecil, banyak pembunuhan, banyak perzinaan, banyak peperangan, banyak perempuan daripada lelaki, lelaki menyumpahi perempuan, perempuan menyumpahi lelaki, sedikit ilmu, banyak hiburan, bermewah, mendirikan masjid, fitnah yang berleluasa, pembelaan atas perkara yang zalim. Itu adalah tanda-tanda kecil. Kalau kamu tengok apa yang berlaku sekarang ni, kat dunia kita sekarang ni adalah tanda-tanda kecil. Dah nampak kan? Lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, kan? Perempuan lagi ramai, banyak peperangan, orang berzinaan, pembunuhan, itu semua tanda-tanda kecil. Nanti kalau diminta contoh tanda kecil, boleh jawab Okay. Tanda besar pula, kena beza. Tanda besar apa dia? Asap tebal meliputi bumi, iaitu nanti satu hari nanti akan keluar asap meliputi semua bumi ni, dunia ni akan habis sumber, akan gelap dengan asap yang tebal. Nama dia fasa tu ialah fasa Dukhan. Dukhan ni itulah asap. Dalam Quran ada cerita. Kemudian munculnya Dajjal. Keluar pula Dajjal yang bermata satu. Dahi dia ada tulis kafir dan dia menyeru orang untuk menyembah dia, mengikut dia. Dia ni ada kuasa. Allah bagi dia kuasa. Boleh tahan hujan. Boleh jadikan tempat tu kemarau. Dan dia boleh bagi apa yang kita minta. Dengan syarat ikut dia. Jadi jaga betul-betul. Kalau kamu sempat zaman ni, tolong hati-hati. Kemudian binatang melata di bumi. Keluar pula binatang melata, namanya Dabatul Ard. Haiwan yang melata ni, dia akan berkata-kata, membuktikan kebenaran Allah SWT. Dan dia akan, ada ulama kata dia akan mencederakan orang kafir. Kemudian terbitnya matahari sebelah barat. Ini tanda besar ni.
matahari terbit daripada sebelah barat. Turunnya Nabi Isa dan munculnya Imam Mahdi memerangi Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar. Boleh hafal tak? Boleh Ustaz Arab tak apa hafal semua. Kamu tahu dapat hafal sikit pun tak apa. Sebab dia dalam MP Kafar dia tak minta banyak. Okey? Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada ialah ketetapan Allah SWT. Ketentuan Allah. Qada tu Allah dah tentukan, Allah dah tetapkan. Qadar pula ialah pelaksanaan dia. Apa yang Allah tentukan tadi, Allah laksanakan. Yang Allah laksanakan itu dipanggil qadar. Yang Allah tentukan tadi dipanggil apa? Qada. Ataupun yang biasa orang kata itu semua adalah tak apa? Takdir. Ini takdir Allah SWT. Takdir itu apa? Ketentuan Allah dan pelaksanaan Allah. Qada tu dipanggil takdir juga. Faham? Okey, hukum perjanjiannya wajib. Okey, dalilnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ini kalau bertulis ada dalil. Okey, contoh qada dan qadar. Qada menentukan cipta manusia. Allah menentukan bulat ke depan. Allah menentukan manusia ni dicipta. Allah menentukan dan menetapkan bumi ni dicipta untuk manusia duduk. Itu contohnya. Qadarnya Allah cipta manusia. Asalnya Allah dah tentukan nak cipta manusia. Kemudian Allah buat Nabi Adam tu semua daripada tanah itu dipanggil qada ke qadar? Penciptaan manusia tu qadar. Yang Allah berkehendak mencipta manusia tu dipanggil apa? Qada. Yang Allah dah tentukan manusia ni akan dicipta. Itu qada. Bila masa proses penciptaan manusia itu dipanggil qadar. Faham tak beza dia? Macam tu juga dengan bumi. Allah nak cipta bumi tu untuk manusia duduk. Jadi Allah cipta bumi tu 7 hari tu. 6 hari sitati ayam tu dalam Quran Allah sebut dia cipta bumi dan langit tu. Penciptaan, proses penciptaan bumi tu dipanggil apa? Apa? Qadar. Tahu tak beza dia? Tahu Kemudian pembahagian qada ada 2 jenis. Ketentuan tadi ada 2. Iaitu yang pertama qada mubram dan qada mu'allaq. Apa ni kata qada mubram? Iaitu ketentuan Allah yang tak boleh berubah. Dilaksanakan mengikut kehendak dan kuasanya. Kalau mu'allaq pula, ketentuan yang boleh berubah sesuai dengan usaha seseorang. Contohnya, qada mubram ni, umur kita, jantina kita, bangsa kita, rupa paras kita, jodoh kita, umur ni, ajal kita lah. Halak. Kalau mu'allaq pula, contohnya seseorang tu boleh berjaya kalau dia berusaha sungguh-sungguh. Boleh berubah-ubah. Kalau dia tak sungguh, dia akan gagal, contohnya. Okey, contoh yang kedua, dia sakit, kemudian dia boleh sembuh kerana dia berubat, makan ubat dan berusaha untuk sembuh. Itu adalah jenis qada mu'allaq. Faham tak? Faham. Okey. Kalau tak faham tanya. Okey, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa hikmah dia kalau kita beriman kepada qadar? Kita akan jadi orang yang sabar, menunggu keadaan, ikhlas dalam perbuatan, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu saja akidah. Okey, kita tengok ibadah pula. Okey, tayamum. Confirm ada. Okey. Tayamum ni apa? Menggantikan wuduk dan mandi wajib. Sekiranya apa? Sekiranya yang pertama tak ada air. Tayamum. Kalau tak ada air, kita boleh tayamum. Dah cari air seluruh tusuk ni tak ada air. Okay. Yang kedua, kita tak boleh terkena air kerana penyakit.
Kalau kena air boleh memudaratkan kesihatan kita. Okey. Yang ketiga, sekiranya kita berada di tempat yang cuacanya sangat sejuk, kita tak boleh guna air, kita boleh guna tayamum untuk gantikan apa? Wuduk dan apa? Mandi wajib. Mandi wajib. Okey. Rukun tayamum iaitu niat menyapu debu tanah ke muka, menyapu debu tanah daripada tangan hingga siku, kemudian tertib. Ini awak dah belajar kan? Okey, rukun dia ada 4, tolong ingat. Kemudian syarat dia masuk waktu solat. Dah masuk waktu solat baru boleh tayamum. Yakin tak ada air, menentukan arah kiblat, kiblat dah ditentukan baru boleh tayamum. Menghilangkan najis. Okey? Kemudian menggunakan debu tanah yang suci. Kita kena hilangkan najis dekat anggota kita, badan kita dahulu, baru kita boleh tayamum. Kemudian kita mesti gunakan debu tanah yang suci. Okay, ini tayamum selesai. Kita tengok mandi wajib pula. Pengertian mandi wajib, mandi yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim untuk membersihkan dirinya daripada hadas besar, yang melibatkan perbuatan mandi dengan membasahi seluruh anggota badan ini mesti kena air. Itu mandi wajib. Sebab mandi wajib, sebab berhadas besar. Apa yang hadas besar dia? Jom kita tengok. Keluar mani, bersetubuh, haid, nifas, wiladah dan mati. Tahu tak? Dah hafal belum? Keluar mani. Yang pertama sebab dia keluar mani. Kalau lelaki ke perempuan keluar mani, dia kena mandi. Bersetubuh tahu tak? Bersetubuh ni melakukan hubungan seks. Tahu? Lelaki dan perempuan melakukan hubungan seks. Maksudnya suami isteri lah. Dan bukan suami isteri itu secara haram. Tapi bila berlaku pun wajib mandi. Okay? Kalau dia suami isteri, dia bersetubuh. Lakukan seks, maka dia wajib mandi. Faham tak? Ui, faham tak? Haid, perempuan saja, iaitu darah kotor yang keluar daripada perempuan yang dah balik. Selepas kering darah tu, dia wajib mandi. Nifas pula, darah yang keluar selepas orang bersalin. Wiladah pula, bersalin. Wiladah tu maknanya bersalin. Kemudian mati, selain daripada mati syahid, dia wajib mandi. Kalau orang tu mati syahid, dia tak diwajibkan mandi. Faham tak? Mandi tu siapa mandikan? Waris-waris ataupun orang yang hidup lah mandikan. Faham. Okay? Bukan orang yang meninggal tu kau suruh mandi, mana boleh. Sekali dia bangun mandikan kau yang lagi nanti. Kakak beli handphone nak WhatsApp mama ini formula lah. Kakak maksudnya keluar mani. Beli bersetubuh. Handphone haid. Nak nifas. WhatsApp wiladah. Mama mati. Faham tak? Jangan nanti apakah berikan contoh mandi, berikan contoh hadas besar. Awak pun jawab, kakak. Salah lah, ini formula je. K ni untuk keluar mani. B, beli untuk bersetubuh. H, handphone untuk haid. Nak untuk nifas. WhatsApp untuk wiladah. Mama M untuk mati. Faham tak? Rukun mandi wajib, niat menghilangkan kotoran pada badan dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Ada berapa rukun? 3. Kena ingat Okey, kemudian lafaz niat dia nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala, dia tolong hafal. Bukan untuk peksa je, tapi untuk kehidupan kita. Satu hari nanti kamu pasti akan berhadas besar. Jadi cara dia mesti mandi wajib. Kalau tak sembahyang kita tak sah, apa semua tak sah. Okey, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat ni kau hafal lah. Kemudian perkara sunat mandi wajib. Membaca basmalah. Sebelum mandi tu baca bismillah, berwuduk, mendahulukan anggota kanan. Okey, hikmah dia kalau kita mandi wajib, menyucikan rohani dan jasmani, membuktikan bahawa Islam adalah agama yang suci, mendapat rahmat dan pahala. Okey, ini mandi wajib. Perkara yang haram dilakukan semasa berhadas besar. Kalau kita berhadas besar, apa yang tak boleh kita lakukan? Yang pertama, solat. Kalau kita tengah haid, kita solat, hukumnya haram. Ataupun kalau kita berhadas besar, contohnya baru lepas keluar mani ke ataupun bersetubuh ke, tapi tu
tak mandi wajib lagi, terus solat, hukumnya haram. Berpuasa pun haram. Ketika haid dan nifas berpuasa haram. Membaca Al-Quran haram. Memegang mushaf Al-Quran haram. Tawaf haram. Ini antara 5 perkara yang haram dilakukan ketika kita dalam hadas besar. Okey, boleh ingat Okey, azan dan iqamah pun keluar dalam peksa. Oh, ingat syarat sah azan apa antaranya? Untuk muazzin Islam balik lelaki berturutan menyaringkan suara serta tertib ketika melafazkan azan. Faham tak? Berturutan tu maknanya berturut-turut kena buat. Jangan azan separuh lepas tu kita makan nasi, lepas tu kita sambung balik azan. Itu tak sah. Itu maksud dia. Yang lain semua faham Okey, pengertian azan, lafaz untuk memberitahu masuk waktu solat fardu. Kalau iqamah pula lafaz untuk mengajak orang dirikan solat. Itu beza dia, maksud dia. Faham tak? Hukumnya dua-dua sama, sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Okey, perbezaan pula, azan dilaungkan 2 kali, iqamah sekali. Maksudnya bila azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, kan sekali-sekali lafaz kan. Okey. Kemudian laungkan azan dengan tenang, laungkan iqamah dengan cepat sedikit berbanding dengan azan. Okey, dilakukan ketika masuk waktu solat, dilakukan ketika hendak mengajak orang menunaikan solat ataupun solat untuk mendirikan solat. Kegunaan azan dan iqamah apa gunanya? Yang pertama, selain daripada mengajak orang semayang dan menunjukkan masuk waktu solat, ialah bayi yang baru lahir, azan di telinganya dan iqamah. Kemudian menghadapi peperangan, ketika dalam peperang kita boleh azan. Ketika dalam bencana, ribut, kebakaran dan banjir, boleh azan juga supaya dapat bantuan daripada Allah SWT. Ketika dirasuk syaitan pun boleh azan. Ketika berjalan jauh, sebelum memulakan perjalanan yang jauh, kita boleh juga azan dahulu. Ketika marah juga boleh kita azan supaya dapat meredakan perasaan marah. Okey, itu ada kegunaan lain azan dan iqamah. Kemudian solat fardu. Awak kena ingat, solat tu maksudnya dari segi bahasa ialah doa. Dari segi syarak ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Hukumnya adalah wajib. Sebab dia ni adalah rukun Islam yang kedua, solat. Okey, waktu masuk solat ni, waktu masuk waktu solat ni ialah ketika solat subuh, ketika terbit fajar. Fajar sodik maknanya sebelum terbit matahari, bukan terbit matahari. Fajar ni sebelum terbit matahari. Maknanya ada sedikit cahaya daripada matahari tu baru nak terang, itu masuk waktu subuh. Kemudian zuhur, gelincir matahari ke ufuk barat. Matahari dah tergelincir sikit daripada ufuk barat kepada ufuk barat dan bayang-bayang sama panjang dengan objek. Ni objek ni bayang-bayang sama panjang. Okay. Bayang-bayang lebih panjang daripada objek itu waktu asar. Maghrib terbenam matahari waktunya dan ada warna merah dekat kaki langit. Mega merah. Matahari dah tak nampak, tapi ada merah je kat langit. Kat tepi, kat bawah langit tu. Kaki langit maknanya bawah, bahagian bawah langit tu ada warna merah. Selepas matahari terbenam. Itulah masuk waktu maghrib. Dan masuk waktu isyak pula, hilangnya warna merah tadi dekat kaki langit. Faham? Okey, niat solat ni Ustaz rasa tak payah baca lah. Cuba kamu hafalkan. Baca dengan makna dia sekali. Syarat wajib solat. Apa syarat wajib solat? Tahu tak syarat wajib solat ni apa? Apa yang ada dekat seseorang tu yang mewajibkan dia solat. Itu maknanya syarat wajib solat. Seseorang tu hendaklah Islam. Kemudian dia hendaklah balik. Kalau dia kanak-kanak tak wajib dia solat, tapi dia digalakkan untuk solat. Okey, sebagai latihan. Okey, Islam, balik, berakal, tak wajib bagi orang gila. Orang gila tak payah suruh solat sebab tak wajib bagi dia. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kena bersih badan daripada haid dan nifas, maka wajib dia solat.
4 perkara ni kena ada baru seseorang tu wajib menunaikan solat. Kemudian syarat sah solat. Syarat sah solat pula apa beza dengan syarat wajib? Syarat sah pula ialah seseorang itu solatnya akan diterima sekiranya dia solat tu dah masuk waktu solat. Yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, suci dari hadas, ada kecil ataupun ada besar. Dia dah bersih badan dia, pakaian dia dan tempat dia. Kemudian syarat nak sahkan solat dia mesti menutup aurat dan menghadap kiblat. Wak seman beli ayam kampung. Wak ni untuk waktu, W, seman S untuk suci, beli bersih, ayam untuk aurat, kampung untuk kiblat. Okey, ni untuk formula dan untuk senang ingatlah. Okey, waktu, masuk waktu, suci dari hadas, bersih tempat pakaian dan badan. Ayam atau aurat menutup aurat, kiblat menghadap kiblat. Okey, boleh Ada dalam nota kan? Okey, ini adalah rukun solat, iaitu rukun qalbi, fi'li dan qauli. Ada 3. Qalbi rukun hati, fi'li rukun perbuatan dan qauli rukun perkataan. Qalbi apa dia? Cuma ada 2 dia, niat dan tertib. Kemudian fi'li yang perbuatan apa? Berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara sujud dan duduk tayak akhir. Perbuatan semua. Dan qauli pula yang kita kena cakap, iaitu takbiratul ihram. Bukan angkat tangan ni rukun, tapi yang kita cakap tu, apa dia? Allahu Akbar tu adalah rukun. Sekurang-kurangnya didengari oleh telinga kita sendiri. Jangan kita senyap je. Takut tak sah sebab dia rukun qauli. Membaca Fatihah pun sama juga kena sebut. Tayak akhir kena sebut. Selawat dalam tayak akhir pun kena sebut. Serta salam tu pun kena sebut. Jangan kamu tak boleh. Kena cakap Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sebab dia rukun qauli kena sebut. Faham tak? Faham. Ada 13 rukun ni kena hafal. Okey, kemudian sunat dalam solat, sunat aba'ad dan sunat hayat. Sunat aba'ad apa? Sunat yang kalau kita tertinggal, kita kena ataupun kita dituntut untuk sujud sawi. Sunat hayat pula, kalau tertinggal tak dituntut. Apa dia? Ini contoh dia. Kalau aba'ad ni ada 2 perkara sebenarnya. Daripada 7 tu ada 2 perkara. Apa dia? Yang pertama, tahiyat awal. Apa tahiyat awal tu ada 3. Iaitu duduk tahiyat awal, selawat ke atas Nabi dan tahiyat awal dan duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal dan selawat ke atas Nabi dan tahiyat awal tu. Kalau kamu tinggal salah satunya kena sujud sahwi. Digalakkan. Yang kedua ialah kunut. Iaitu apa dia? Berdiri semasa baca kunut, baca doa kunut, selawat ke atas Nabi dalam doa kunut dan selawat ke atas keluarga dan sahabat Nabi dalam doa kunut. 2 perkara je sebenarnya tapi dah dipecahkan menjadi 7. Selain daripada 2 tu adalah sunat-sunat hayat, iaitu angkat tangan masa takbiratul ihram, letakkan tangan ke atas perut, baca doa iftitah, baca istiazah, baca auzubillah, baca amin selepas baca Fatihah, baca surah selepas baca Fatihah, baca bacaan rukuk, iktidal dan sujud, baca nyaring ketika solat subuh, maghrib, isyak. Solat zuhur kita baca senyap. Salam yang kedua itu adalah sunat hay'ah. Itu antara contoh sunat hay'ah dalam solat. Okey, sujud sahwi tadi bacaannya subhanaman la yanamu wa la yasu, iaitu dilakukan sebelum sujud, sebelum salam, iaitu sujud 2 kali. Kalau tertinggal sunat ba'ad ataupun kita terlebih atau terkurang rakaat. Okey, perkara yang membatalkan solat apa dia? Yang pertama, makan dan minum batal. Bergerak lebih 3 kali batal. Terbuka aurat batal. Berubah niat batal. Bercakap atau berkata-kata, gelak, ketawa batal. Berpaling dada ni, dada kita terpaling daripada arah kiblat batal. Berhadas kecil dan besar semasa solat batal solat. Okey? Jelas? Solat berjemaah. Okey, solat yang dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama yang diketuai oleh imam.
Hukumnya jemaah ni hukumnya fardu kifayah. Syarat sah solat jemaah, niat mengikut imam, mengetahui pergerakan imam, berhimpun makmum dan imam dalam satu tempat, imam dan makmum melakukan solat yang sama, makmum tidak boleh mendahului daripada imam. Kalau dia dahului daripada imam, maka terbatallah jemaah. Solat dia tak batal, tapi jemaahnya batal. Faham tak? Okay, solat Jumaat lah. Pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat dalam waktu zuhur pada hari Jumaat didahului dengan 2 khutbah dengan syarat-syarat yang tertentu. Hukumnya fardu ain bagi setiap lelaki, wajib bagi lelaki. Sunat, perkara sunat sebelum solat Jumaat apa? Mandi, potong kuku, pakai wangian, berniat iktikaf, datang awal ke masjid, pakai pakaian warna putih. Itu antara perkara-perkara sunat dalam sebelum melakukan solat Jumaat. Okey. Apa syarat wajib solat Jumaat? Yang pertama, Islam, lelaki, berakal, merdeka. Merdeka ni maknanya dia bukan seorang hamba. Dia maknanya orang yang bebas. Baligh, bermastautin dan tidak uzur. Okay? Dia naklah orang yang baligh. Mastautin ni maksudnya orang yang menetap di situ lebih daripada 3 hari dan tidak sakit. Okay. Syarat sah solat Jumaat, hendaklah berjemaah, tak boleh seorang-seorang. Kalau dia sebenarnya seorang-seorang, hukumnya tak sah. Dilakukan di masjid atau tempat tertentu, dilakukan pada waktu zuhur, didahului dengan 2 khutbah, sekurang-kurangnya 40 orang lelaki baligh yang menetap di situ bermastautin, tidak termasuk imam. Faham tak? Okey, kita tengok solat jamak. Maksud solat jamak ialah menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. 2 solat yang dihimpunkan dalam satu waktu. Hukumnya harus kita buat. Sekiranya syarat dia lah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Solat yang boleh dijamakkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Okey, solat jamak terbagi kepada 2, iaitu takdim dan takhir. Iaitu menghimpunkan solat yang kedua dan solat pertama. Contohnya zuhur dan asar dalam waktu zuhur, maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Okey, kalau takhir pula, himpunkan 2 solat dalam waktu yang kedua. Contohnya zuhur dengan asar dalam waktu asar, maghrib dengan isyak dalam waktu isyak. Faham? Okey, lafaz niat dia boleh tengok ada perkataan majmu'an ilaih. Ataupun dekat sini ada jamak takdim. Sini ada jamak takhir. Niat dia. Okey. Digabungkan dua-dua solat tu. Okey, kemudian solat kasar pula. Solat kasar ni lah memendekkan, iaitu solat yang 4 menjadi 2 rakaat. Iaitu yang 4 rakaat saja. Zuhur, asar dan isyak saja. Niat dia usolli pada zuhri ataupun asri ataupun isya'i rakaat ini qasran lillahi ta'ala. Ada perkataan qasran. Maknanya qasar ni mendekkan. Okey, dikerjakan 2 rakaat sahaja. Boleh juga kita solat jamak dan qasar. Jamak campur dengan qasar sekali. Makna 2 solat yang dihimpunkan dalam satu waktu sambil memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, iaitu zuhur dan asar dicampurkan jadi zuhur 2, asar 2. Maghrib dengan isyak, maghrib 3, isyak 2. Okey, boleh juga dilakukan macam tadi. Jamak takdim dan takhir. Cuma bezanya sembahyang yang 4 rakaat tu dibuat 2 rakaat. Faham tak? Ini niat dia. Sama juga tapi ada bezanya perkataan qasran pada solat yang 4 rakaat. Okey, apa syarat yang membolehkan kita untuk jamak dan qasar serta jamak qasar? Iaitu perjalanan. Kita melakukan perjalanan jaraknya melebihi 2 marhalah ataupun 91 km. Ada ulama kata 81, ada kata 89. Ada yang kata 91. Yang selamatnya 91. 2 marhalah tu bermaksud jauh, iaitu sekira-kira 91 km. Tidak bertujuan maksiat, tidak berniat menetap lebih 3 hari pada tempat yang kita nak pergi tu. Okey? Contohnya kita nak pergi Kelantan. Kita pergi rombongan ke Kelantan. Kita nak duduk Kelantan, kita pergi hari Isnin, kita balik hari Jumaat.
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kita pergi hari Isnin, nak balik hari Jumaat. Boleh tak jamak? Boleh tak? Ada orang tak ni? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tak ke 5 hari tu? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Tak Boleh. esok hari kita bertolak dan hari kita balik. Faham tak? 3 hari tu tak termasuk hari bertolak dan balik. Kalau kita pergi hari Isnin, Boleh. kita balik hari Sabtu. Boleh tak kita jamak semasa dekat Kelantan? Tak. Sebab dekat Kelantan kita ada 4 hari contohnya. Faham tak? Faham. Kalau kita pergi hari Isnin, kita balik hari Rabu. Boleh tak? Boleh. Kalau balik hari Khamis, boleh. Kalau balik hari Jumaat, boleh. Kalau balik hari Sabtu, tak boleh. Sebab dah 4 hari kat sana. Kita dikira bermastautin. Okay. Boleh tak jamak juga kalau kita balik hari Sabtu? Boleh, tetapi dalam perjalanan saja. Semasa dalam perjalanan. Bila dah sampai Kelantan, kita semayang macam biasa. Itu contohnya. Okey? Dia melepasi kawasan dan sepadan karya. Maknanya, kita kena keluar daripada contoh Ustaz duduk Sikamat. Ustaz kena keluar daripada Sikamat ni sebelum orang azan Zuhur. Sebelum masuk waktu Zuhur, Ustaz dah kena keluar. Baru Ustaz boleh jamakkan Zuhur tu dengan Asar. Faham tak? Seandainya orang dah azan, Ustaz masih dalam kawasan lagi, Ustaz masih kat rumah lagi, boleh tak Ustaz nak jamakkan Zuhur dengan Asar? Ataupun Ustaz nak pendekkan Zuhur tu jadi 4, boleh tak? Tak boleh. Faham tak? Mesti Ustaz keluar dulu daripada kawasan ni. Faham tak? Kamu duduk Temyang, mesti keluar daripada Temyang dulu baru boleh. Sebelum orang azan. Faham tak? Faham. Hikmah disyariatkan solat jamak dan qasar. Mereka, ini awak bacalah hikmah ni. Banyak. Yang mudah-mudah je. Dan solat orang uzur. Ini pun ada dalam peksa. Hukumnya wajib. Cara orang uzur salat. Yang pertama duduk dalam keadaan duduk. Sama ada duduk belunjuk ke, duduk atas kursi ke, duduk bawah ke. Kemudian mengereng. Baring mengereng. Ataupun yang ketiga, baring menelentang. Okey. Baring mengereng dan menelentang serta duduk ni, macam mana nak rukuk? Rukuk kalau orang duduk, dia akan rukuk, tunduk sedikit. Kalau sujud, dia akan ke bawah sedikit. Kalau dia dalam keadaan baring, tengkuk dia saja. Tunduk sikit dan tunduk bawah sikit. Kalau tak boleh nak gerak kepala, gunakan kelopak mata. Makna tutup mata sikit untuk rukuk, pejam mata untuk sujud. Kalau tak boleh guna kelopak mata, dia boleh guna gerakan hati dia. Dalam hati dia, dia bayangkan dia tengah pergerakan solat dia tu. Faham tak? Okay, solat dalam kenderaan. Faham. Okay, solat dalam kenderaan pula, kalau tak bergoyang, kena berdiri. Kalau boleh hadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tak boleh berdiri, boleh duduk atas kursi penumpang. Dengan niat, kita menghadap ke arah kiblat. Itu solat dalam kenderaan. Iaitu contohnya dalam kapal terbang, kereta api ataupun bas. Faham tak? Ataupun dalam kereta, terperangkap dalam jam, sesak. Boleh. Okay, faham? Kalau naik motor macam mana? Boleh tak? Kalau naik motor, kau tunggulah motor tu berhenti, semayang lah tepi jalan tu. Allah, kan? Okay, solat sunat. Solat yang dianjurkan oleh syarak untuk lakukan tapi tidak diwajibkan. Siapa buat dapat pahala. Kalau tak buat tak dapat apa-apa pun. Dosa pun tak, apa pun tak. Okay, jenis-jenis solat sunat. Solat sunat rawatib, duha, tarawih, witir, idul fitri, hari adha, tahajud, hajat, tahiyatul masjid, tasbih, taubat, tiarah, isyraq dan khusuf. Khusuf dah khusuf. Kalau banyak-banyak ni awak tahu tak apa? Mana yang awak tak tahu? Rawatib ni yang mengiringi solat fardu. Iaitu sebelum solat fardu, selepas solat fardu. Okay, tahu tak? Tahu.
Tahu. Yang lain mana yang kau tak tahu bagi tahu ustaz sekarang? Tahu. Sunat duha, waktu duha. Waktunya antara setengah jam selepas matahari terbit sampai waktu zuhur. Ada lagi nak tanya? Solat tasbih ada pergerakan, setiap pergerakan tu ada tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Banyak tasbih dia. Lagi? Khusuf dan khusuf ni ialah solat gerhana. Khusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Okey? Jelas? Okey, ini niat-niat dia. Sekejap. Ini solat sunat rawatib. Kalau solat sunat rawatib, dia ada perkataan qobliyatan dan ba'diyatan. Iaitu kalau subuh, sebelum tu dituntut. Maknanya sebelum subuh muakkad. Qobliyatan tu dia muakkad. Selepas subuh tak ada solat sunat. Zuhur, sebelum zuhur ada, selepas zuhur pun dituntut. Sebelum asar tak dituntut. Ada, tapi tak dituntut sangat. Tapi siapa buat dapatlah pahala. Okay, lepas asar tak ada. Maghrib, sebelum maghrib tak dituntut. Lepas maghrib dituntut. Sebelum isyak tak dituntut. Selepas isyak dituntut. Ba'diyatan dan qobliyatan. Qobliyatan tu sebelum solat fardu, ba'diyatan selepas solat fardu. Niat dia usolli sunatan zuhri. Contohnya waktu zuhur Ustaz ambil usolli sunatan zuhri rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala ataupun ba'diyatan lillahi ta'ala. Ni nama solat rawatib. Dia tak ada usolli sunatan rawatib, tak ada. Duha ada niat dia usolli sunatan duha, awak boleh baca tu. Tarawih ada, witir pun ada niat dia. Idul Fitri, Idul Adha, tahajud, hajat, ayatul masjid, tasbih, taubat, istikharah, isyraq, khusuf dan khusuf. Tu niat dia, awak tengoklah nanti Tapi rasa tak ada kod dalam khilafah. Kemudian perbezaan antara solat fardu dan solat sunat. Apa beza solat fardu dan solat sunat? Solat fardu kalau diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Solat sunat tak diwajibkan. Solat fardu berdosa kalau tinggalkan, solat sunat tak berdosa. Solat fardu ni ibadah asas nak membuktikan kita ni taat kepada Allah SWT. Solat sunat pula tambahan untuk dekatkan diri kepada Allah dan mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah SWT. Okay, solat jenazah. Solat yang dilakukan ke atas mayat orang Islam, tu dipanggil solat jenazah. Hukum dia fardu kifayah. Siapa yang buat, dia akan melepaskan dosa orang-orang yang lain yang tak buat. Okay. Rukun solat jenazah ada 4. Niat, berdiri betul 4 kali takbir, baca surah Fatihah, selawat kata Nabi, doa kata jenazah dan salam. Nenek bakar 4 feri sesak dada sudin. Itu solat jenazah. Kalau tak ingat boleh rujuk balik dalam video YouTube Ustaz ada solat jenazah. Nenek, maksudnya nenek niat bakar berdiri 4 kali takbir, feri Fatihah, sesak, selawat, dada, doa, sudin, salam. Okey, itu formula dia. Solat sunat jenazah, mengangkat tangan ketika takbir. Sunat solat jenazah, benda sunat dilakukan. Kurang-kurangnya 3 saf selawat Ibrahimiyah. Masa baca selawat tu baca selawat Ibrahimiyah dan berdoa pada takbir selepas takbir yang keempat. Ini lafaz niat dia. Ada hazal maiti untuk lelaki, hazil maitati untuk jenazah perempuan. Arba'ah takbiratin, 4 kali takbir fardu kifayah lillahi ta'ala. Okey. Ini kedudukan imam. Kedudukan imam dekat kepala bagi jenazah lelaki dan bagi jenazah perempuan kedudukan imam dekat pinggang. Puasa, tajuk yang terakhir. Pengertiannya menahan diri. Dari segi istilah, dari segi bahasa menahan diri, dari segi istilah menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hukumnya wajib, rukunnya ada 2 je, iaitu niat dan menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang batalkan puasa. Apa perkara yang batalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa Kalau makan minum tak sengaja, tak ingat, terlupa, boleh sambung puasa.
Tapi tengah makan-makan, baru teringat. Kena keluarkan apa yang ada kat mulut kita yang telan pula. Okay? Dan sambung puasa. Muntah dengan sengaja batal. Contohnya kita jolok-jolok mulut kita sampai muntah, batal puasa. Gila, batal puasa. Murtad, batal puasa. Bersetubuh, itu melakukan seks di siang hari, batal puasa. Keluar mani dengan sengaja kita paksa mani kita keluar, berhayal. Keluar mani, batal puasa. Kalau tidur tanpa sengaja keluar mani, tak apa. Kemudian berbuka sebelum waktunya. Sebelum masuk waktu kita dah makan, batal puasa. Mabuk hitam atau pemeriksaan menyehari, batal puasa. Keluar haid, nifas dan wiladah, batal puasa. Masukkan satu ke dalam rongga badan dengan sengaja, batal puasa. Okey, ni benda-benda yang batalkan puasa. Syarat wajib Islam balik bakal mampu berpuasa, maknanya dia ni bukan orang yang musafir, bukan orang yang buat kerja berat, dan tak ada keuzuran. Itu syarat wajib. Syarat sah pula, masuk waktu bulan Ramadan, mesti bulan Ramadan baru sah puasa Ramadan dia. Niat di malam hari, sebelum tu kena niat malam tu. Suci dari haid dan nifas. Dia ni bukan orang yang haid, bukan orang yang nifas, maka sah puasa dia. Kalau dia orang haid nifas berpuasa, hukumnya haram. Menahan diri daripada makan dan minum. Baru sah. Mumais sah. Kalau orang yang tak mumais, puasanya tak dikira. Mais ni iaitu kanak-kanak yang dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Okey. Dari hari yang disunatkan puasa pula ialah hari Isnin, hari Khamis, 6 hari di bulan Syawal, iaitu kita panggil puasa apa? 6 hari bulan Syawal ni kita panggil puasa apa? Puasa 6. Okey. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Itu sunat puasa. Hari putih iaitu hari Bid. Itu 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam sunat puasa. Syarat hari diharamkan puasa pula ialah 1 Syawal iaitu Aidilfitri, 10 Zulhijjah iaitu Aidiladha dan hari Tashrik, 3 hari selepas Hari Raya Haji, itu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, boleh ingat? Dalam nota ada. Okey, perkara yang disunatkan ketika puasa, baca Quran, berzikir, sedekah, selawat, menjaga percakapan, jaga pandangan, jaga pendengaran, melewatkan bersahur, menyegerakan berbuka puasa. Maknanya orang azan ni kita terus berbuka. Itu perkara sunat. Jangan melengah-lengah kan. Okay, perkara makruh pula, bercakap perkara yang lara, yang benda yang tak berfaedah, melihat perkara yang tak baik, mendengar perkara yang tidak baik, berkumur-kumur berlebihan ketika puasa, makruh. Kerap mandi, makruh. Gosok gigi lepas terbit matahari, makruh. Tidur sepanjang hari juga, makruh. Okey, itu perkara makruh ketika berpuasa. Jadi Ustaz dah terangkan semuanya tadi. Ustaz harap kamu semua faham dan dapat ulang kaji dengan nota yang Ustaz bagi itulah. Yang Ustaz bentang tadi semua nota yang Ustaz bagi tu. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum Ustaz tutup kelas ni? Kita sambung untuk tanggal pukul 3. Kalau boleh masuk awal lagi okey, supaya kita tak tertunggu kawan yang lain. Okey. Okey, itu saja. Jadi Ustaz harap kamu sedialah bacalah 2 hari ni continue kau baca nota yang tak bagi tu Okey, itu saja. Aku lupa liza wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Salam. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama.